Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu akan terangkan tentang ujian Stick and Reach. Tujuan ujian Stick and Reach dilakukan untuk mengukur tahap kelembutan otot, paha belakang dan otot hamstring, dan juga bertujuan untuk mengukur jurat pergerakan dalam kelenturan iaitu flexibility. Okay, ujian ini dilakukan pada peringkat umur 6 tahun hingga dewasa. Okay, kebolehpercayaan ujian. Okay, jangkauan terbaik diambil kira sebagai skor, dan skor tidak akan dikira jika lutut difleksi atau dibengkokkan semasa melakukan jangkauan. Okay, bacaan dikira pada sentimeter terhampir dan tidak perlu merekodkan dalam titik perpuluhan, iaitu alatan dan kemudahan yang akan digunakan ketika melakukan ujian Stick and Reach. Okay, yang pertama iaitu alat pengukur jangkauan. Okay, dengan ketinggian 30.5 cm dengan jarak meletakkan telapak kaki adalah pada 23 cm. Okay, yang kedua iaitu mat, dan yang ketiga iaitu borang skor. Borang skor digunakan untuk mencatat skor ujian yang akan digunakan. Okay, seterusnya iaitu prosedur operasi standard SOP. Okay, SOP awak mesti patuhi ketika melakukan ujian. Antaranya iaitu peserta perlu berada di tempat yang ditetapkan dengan mematuhi peraturan yang disediakan. Okay, yang kedua, peserta dikehendaki melakukan saringan suhu badan dan sanitasi tangan. Peserta mesti mematuhi penjarakan fizikal pada jarak 1 meter ketika menunggu giliran. Okay, dan akhir sekali, guru akan melakukan sanitasi selepas alatan ujian yang digunakan. Okay, seterusnya, yang ini ialah prosedur ujian Stick and Reach. Okay, apa yang perlu subjek ataupun apa yang perlu peserta lakukan? Okay, yang pertama, subjek akan duduk di atas lantai dengan membuka kasut. Okay, yang kedua, subjek duduk melunjur dengan kaki lurus serta tapak kaki rapat ke dinding kotak Stick and Reach. Maksudnya kaki lurus serta tapak kaki rapat ke dinding kotak Stick and Reach dengan skala ditandakan pada 23 cm. Seterusnya, kaki subjek dibuka selari dengan bahu dan tangan diletakkan di atas tangan yang lain. Okey. Dan kedudukan jari akan sama pada kedua-dua tangan. Okey, maksudnya kedua-dua bahu dan tangan awak mestilah selari di atas tangan yang lain. Okey, maksudnya macam ni. Okey, dan kedudukan jari akan sama, mestilah sama dengan kedua-dua tangan. Okey, macam ni. Dan subjek akan perlahan-lahan menolak ke hadapan pada skala dengan kedudukan tangan menghadap ke bawah dan kaki mestilah kekal lurus, tak boleh dibengkokkan. Okey, dan seterusnya, jangkau tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin atas skala pengukur. Okey, dan seterusnya, subjek mestilah kekalkan jangkauan maksimum selama 3 saat. Okey, awak melakukan ujian melunjur tangan awak, dan awak mesti kekalkan maksimum selama 3 saat untuk penguji ataupun cikgu akan mencatat skor awak. Okay, dan seterusnya, penguji boleh meletakkan tangan pada lutut tanpa menekan supaya subjek tidak membengkokkan lutut semasa melunjur. Okay, penguji ataupun cikgu akan boleh letak tangan atas lutut supaya subjek ataupun murid tidak membengkokkan atau tidak memfleksikan lutut semasa melunjur. Okey, murid akan diberi 3 kali percubaan berturut-turut. Okey, jangkauan terbaik diambil kira sebagai skor, dan skor tidak akan dikira jika lutut difleksi semasa melakukan jangkauan. Okey, bacaan dikira pada sentimeter terhampir dan tidak perlu merekodkan pada titik perpuluhan. Okey, ini adalah pentadbiran ujian. Okey, yang pertama iaitu murid mestilah memakai pakaian pendidikan jasmani ataupun pakaian sukan, dan tidak perlu memakai kasut ataupun stokin. Okey, dan yang kedua, guru mesti memberi penerangan tentang prosedur dan mestilah membuat ujian demonstrasi kepada peserta, dan guru mesti melakukan aktiviti pemanasan badan dan penunjukan badan sebelum dan selepas ujian dilakukan. Okey, yang keempat, alat jangkauan melunjur ataupun alat Stick and Reach itu mestilah diletakkan rapat ke dinding supaya tidak bergerak, dan skor ujian yang tertinggi akan dimaklumkan kepada peserta setelah tamat ujian. Dan akhir sekali, guru akan membuat kesimpulan dan refleksi terhadap prestasi peserta ujian.
Seterusnya kita beralih kepada norma ujian Sit and Reach. Norma ujian ini saya mengambil dari Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan untuk murid sekolah di Malaysia. Okey, untuk tahap 2 kita ada murid berumur 10 tahun, 11 tahun dan 12 tahun. Bagi 10 tahun, jangkauan melunjur ada 5 tahap iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. So bagi tahap 5, untuk mencapai tahap 5, murid-murid hendaklah menjangkau sehingga 37 dan ke atas, iaitu 37 cm dan ke atas. Untuk mendapat tahap 4, 32 hingga 36 cm, tahap 3, 25 hingga 31 cm, tahap 2, 19 hingga 24 dan 1, 18 dan ke bawah cm. Berbeza dengan murid perempuan, norma segak murid perempuan adalah 35 dan ke atas dikira tahap 5, 30 hingga 34 cm tahap 4, 24 sehingga 29 tahap 3, 18 hingga 23 tahap 2, 17 cm dan ke bawah adalah skor 1. Begitu juga bagi jangkauan melunjur murid 11 tahun iaitu darjah 5. Skor bagi 5 39 dan ke atas cm, 4 32 hingga 38 cm, skor 3 25 hingga 31 cm, skor 2 18 hingga 24 cm dan skor 1 17 dan ke bawah. Untuk bagi perempuan murid 11 tahun darjah 5, 36 dan ke atas adalah tahap 5, tahap 4 adalah 31 hingga 35 cm, skor 3 25 hingga 30 cm, skor 2 19 hingga 24 cm dan skor 1 18 cm dan ke bawah. Bagi murid tahun 6, bagi kategori lelaki, untuk mencapai skor 5, murid-murid hendaklah mencapai 39 dan ke atas cm, skor 4 32 hingga 38 cm, skor 3 25 hingga 31 cm, skor 2 19 hingga 24 cm dan skor 1 18 cm dan ke bawah. Bagi murid perempuan tahun 6, jangkauan melunjur hendaklah 38 dan ke atas untuk mencapai skor 5, 32 hingga 37 untuk mencapai skor 4, 20 cm hingga 31 cm untuk mencapai skor 3, 20 cm hingga 24 cm untuk mencapai skor 2 dan 19 cm dan ke bawah untuk mencapai skor 1. Sekian saja bagi ujian Sit and Reach. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita teruskan dengan ujian kedua daripada kumpulan kami, iaitu ujian imbangan batang titian gimnastik. Baik, objektif ujian bagi imbangan batang titian gimnastik ini iaitu untuk menguji keseimbangan murid semasa berjalan di sepanjang batang titian yang ditinggikan. Yang kedua, kesahan dan keboleh kepercayaan ujian. Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan oleh Tiber et al. 2018, kesahan ujian ini bersamaan dengan 0.96 dan keboleh kepercayaan ujian ini ialah 0.96. Bagi pelaksanaan ujian ini, 3 percubaan setiap individu diberikan untuk meningkatkan keboleh kepercayaan dari semasa ke semasa, iaitu keboleh kepercayaan ujian, uji semula. Ujian ini sesuai dijalankan kepada murid lelaki dan perempuan sekolah rendah, sekolah menengah, institut perguruan dan juga universiti. Ujian ini boleh digunakan sebagai ujian saringan untuk gimnas kerana keseimbangan berjalan di atas titian gimnastik merupakan salah satu kemahiran yang ada di dalam sukan gimnastik. Bagi melaksanakan ujian imbangan batang titian gimnastik ini, terdapat beberapa alatan ujian yang perlu digunakan, iaitu yang pertama, jam randik bagi mencatat masa murid menjalankan ujian. Yang kedua, batang titian gimnastik yang digunakan untuk murid untuk berjalan di atas batang titian tersebut. Yang ketiga adalah borang skor bagi mencatat data murid. Dan yang terakhir adalah wisil. Sebelum pelaksanaan ujian dijalankan, terdapat beberapa prosedur operasi standard yang perlu dipatuhi oleh murid ataupun peserta ujian. Pertama, sebelum masuk ke dewan, peserta ujian dikehendaki melakukan imbasan suhu badan dan sanitasi. Yang kedua, peserta ujian wajib memakai pelitup muka sebelum dan selepas melakukan ujian. Yang ketiga, guru akan melakukan sanitasi selepas alatan ujian digunakan. Baik, bagi pentadbiran ujian imbangan batang titian gimnastik ini, pertama, semua peserta ujian perlu memakai pakaian sukan lengkap.
Yang kedua, sebelum ujian dijalankan, guru akan memberi penerangan tentang prosedur ujian dan melakukan demonstrasi kepada peserta. Ketiga, peserta akan melakukan sesi memanaskan badan selama 5 hingga 7 minit sebelum ujian dijalankan. Keempat, setelah tamat ujian, peserta perlu melakukan aktiviti menyejukkan badan. Kelima, jumlah skor akan dimaklumkan kepada peserta ujian setelah tamat ujian. Dan yang terakhir, di akhir sesi ujian, guru membuat kesimpulan dan refleksi terhadap prestasi peserta ujian. Baik, seterusnya adalah prosedur ujian. Pertama, permulaan ujian. Peserta perlu bersedia di hujung batang titian gimnastik dengan berdiri dalam keadaan yang seimbang. Yang kedua, peserta mula berjalan setelah whistle dibunyikan. Yang ketiga, peserta perlu berjalan hingga ke hujung batang titian gimnastik tanpa jatuh. Yang keempat, masa akan dicatat oleh penilai setelah peserta berjalan sampai ke hujung batang titian gimnastik. Kelima, peserta diberi 3 kali percubaan di mana peserta yang diuji akan diberikan skor oleh seorang penilai. Yang terakhir, yang keenam, skor keseluruhan adalah purata skor daripada ketiga-tiga percubaan. Baik, seterusnya kita melihat kepada skor ujian imbangan batang titian gimnastik. Jadi ujian ini terbagi kepada 5 skor yang akan diberikan, bermula daripada skor kosong, iaitu murid jatuh dari batang titian serta merta. Skor 1, murid jatuh dari batang titian sebelum sampai selesai berjalan. Skor 2, murid berjalan di atas batang titian tetapi sangat tidak stabil sehingga hampir jatuh, berhenti sekali atau lebih dan atau mengambil masa lebih daripada 6 saat. Skor 3, murid berjalan di atas batang titian tetapi kurang stabil, berhenti sekali atau lebih dan ujian dilakukan dalam masa lebih daripada 6 saat. Skor yang keempat, murid berjalan di atas batang titian tetapi kurang stabil dan ujian dilakukan dalam tempoh masa 6 saat atau kurang. Skor yang terakhir adalah skor yang kelima, berjalan di atas batang titian dengan lancar tanpa berhenti dan ujian dapat dilakukan dalam tempoh masa 6 saat atau kurang.